Jawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 daripada bawah. 14 daripada bawah muka surat 88. Rumi 112. 112. Kita dah selesai rukun apa? Rukun syarat sah Fatihah kan? Ya. Maka jika lemah. Okey. Tadi masa sembahyang imam tu baca kita dah habis dah bab ni. Kita dah tahu dah. Kita tahu Fatihah adalah rukun sembahyang. Tahu kan? Dan kita detailkan syarat sah Fatihah ataupun rukun Fatihah tu. Ada berapa belah? Ada berapa belah ni? 10, 11. Ada 11. Ada 11. Mana dah tahulah. Tadi imam di satu tempat yang dirasakan kerana sebab-sebab keselamatan. Dia hari inilah dia baca Siratal ladzina an'am. Satu. Yang kedua, semua ha dia pedas. Semua pedas. Bila kita perhati kenapa jadi gitu, kerana lagu. Nak buat lagu tu. Sebab tu lagu tu letaklah nombor 18. Betul lah dulu. Lainlah orang mengaji khusus. Yang ngaji khusus tu macam ustaz apa tu? Yang ngaji dengan syekh tu? Ustaz apa? Tahu ustaz tu, ustaz yang ngaji dengan syekh Mustafa tu. Macam ustaz kamu zaman tu kan? Itu ngaji khusus tu memang mantap Kita yang tak khusus gitu, janji betul tu dulu, lagu tak payah. Tapi sebab nak lagu tadi siratal ladzina an'am, ada qalqalah dekat nun. Sedangkan nun bukan huruf qalqalah. Satu. Yang kedua, ha dia semua pedas. Biasa orang semua tak pedas kan? Alhamdulillah dia semua pedas. First time dengar. Lepas tu tadi jumpa kat sini sebenarnya tempat lain, jumpa kat sini orang tu, orang yang makmum lain, dia pun menyuarakan sama juga. Sudah macam mana sembahyang? Boleh tak? Pertama Fatihah dia an'am, qalqalah sah. Kalau lepas kita tengok sebelah ni lupa tu. Qalqalah kan tempat yang tak qalqalah. Senang je. Tak qalqalah tempat yang qalqalah. Tidak diqalqalahkan tempat yang qalqalah. Boleh tak? Boleh maksud sah tak? Dari segi hukum sembahyang. Tidak qalqalahkan huruf yang qalqalah. Ada ke dalam Fatihah qalqalah? Tentu tak ada. Sebut sedap cakap. Ada ke? Macam tak ada je. Rasa tak ada. Qalqalah tak ada kan? Tak ada. Kalau kata ada lah. Qalqalah kan yang tak qalqalah. Kan? Tak qalqalahkan yang qalqalah. Sepatutnya qalqalah, dia tak qalqalah. Sah. Dari segi sembahyang. Sah. Begitu juga mengqalqalahkan yang tak qalqalah. Boleh tak? Ke pening? Tak. Boleh. Boleh dengan maksud tak batal. Cuma bagus. Memang sangat tak bagus lah. Cedera. Tapi lahan khafi, lahan kecil. Satu lagi ha tu, antara dua huruf yang dekat-dekat, maaf lah, itu pun sama juga. Tak patutlah jadi imam, tapi tidaklah kena sembahyang balik. Sebab di antara dua yang dekat, kaf dengan qaf kan, yang jangan ketara sangatlah. Cuma tadi nak cakap tak ketara, macam ketara juga. Lawalah kita kata tak ketara. Macam tu je lah kita. Sikit lah. Aduhai, alahai. Hai Allah, hai Allah. Mana tadi? Sambung apa? Berhenti. Kita berhenti dekat situ. Habis. Maka jika lemah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Maka jika lemah ia daripada segala ayat Fatihah. Tak boleh baca ayat Fatihah, tak hafal. Sebab baru masuk Islam lah ni. Apa lagi? Kerana tiada yang mengajarnya. Baru masuk Islam tak ada orang ajar. Baru sangat.
Jawab teruslah, sekejap lagi baru kita baca undur balik. Maka terus. Jika lemah, sebab tak ada orang mengajar, maka jawab terus. Itu cara baca kitab lama. Bagi kita yang tak berapa nak pick up, kita jawab. Baca undur balik, jawab. Boleh je baca dan bukan dan. Atau 8 atau. Lepas tu maka Allah tak ingat dah masalah. Tapi sekarang ni dia punya kitab sekarang, dia buku sekarang dia letak macam ni satu kan, dia buat macam 1 2 3. Jadi dia lebih itulah. Yang ini tak atau maka 3 yang terdahulu hukumnya haram, 4 yang kemudian sudah mana satu. Tu memang. Jadi kita yang slow sikit ni, kita jika maka terus. Sebab bila ada jika jawab terus. Lepas tu undur balik. Maka jika lemah ia daripada segala ayat Fatihah, lemah daripada baca, tak boleh sebut. Kerana apa? Kerana tiada mengajarnya. Tak ada orang ajar. Maka jawab terus. Wajib atasnya membaca 7 ayat daripada Al-Quran. Baca 7 ayat. Carilah ayat-ayat apa pun. Mana-mana. Dan tiada kurang hurufnya. 150 apa tadi? 142 tambah 14. Fatihah. Maknanya 156. Maka 156 tadi cari mana-mana surah yang dihafal. Tak kisah apa Baqarah ke apa. Nak macam mana tak hafal Quran. Tak hafal Fatihah. Tapi Fatihah tak apa, takkan Baqarah hafal pula. Buat masalah. Jangan komplain. Para ulama banyak kali dah cakap. Para ulama terlalu faqih. Sampaikan dia buat masalah, dia settle. Buat masalah, settle. Cari masalah, dia settle. Dia buat masalah, dia settle. Dalam kitab Sabilal, Masya Allah. Dia buat masalah. Macam mana kalau masjid tu dalam laut? Dalam air, dalam sungai. Dia berjunuk. Maka dia berenang. Dalam sungai tu melalui masjid. Kan dalam masjid kan tak boleh orang junuk. Kita kata, apa benda ni? Tiba-tiba sekarang boleh jadi apa? Kalau ada, kan setakat ni dah ada masjid atas air. Tak lama lagi mungkin boleh lalu bawah air ke? Boleh lalu ke mana? Boleh jadi. Tapi kenapa mereka sampai gitu sekali? Fakihnya terlalu pandai, terlalu bijak, terlalu fakih. Sampai kan tak ada masalah, dia cari masalah. Bukan cari, dia cari masalah. Bukan cari aja. Lepas tu settle. Ni cari masalah kan? Padahal kalau tak hafal Fatihah, Quran jauh sekali. Maka wajib atasnya membaca 7 ayat, 156 huruf, cari surah lain yang tiada kurang hurufnya. Lebih tak apa? Daripada huruf Fatihah, dan jikalau bercerai-cerai sekali pun. Dia hafal apa? Gitu lah. Alif, Lam, Mim, Qaf, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Ra. Apa lagi? Macam yang apa? Ayat-ayat huruf-huruf terpotong tu. Kali itulah ataupun apa-apalah. Cari, cukup kan? 156 ke atas. Ganti Fatihah. Nak macam mana? Dah tak reti baca Fatihah, tak hafal. Best. Undur balik. Atau ketiadaan mushaf. Jika tak ada Quran nak baca. Lebih kurang sama lah. Tak ada nak baca, tak boleh belajar. Maka sama juga, carilah ayat-ayat lain. Okey? 156 huruf ke atas. Atau sempit waktu. Sama juga. Nak belajar tak sempat, baru masuk Islam, sempit waktu. Samalah juga. Bacalah yang lain-lain. Mana tahu dia hafal ayat kursi masa dalam kafe tu kan. Dia buatlah masalah. Dia dengar, tengok cerita. Masa nak buang hantu je, Allahu la ilaha illallah. Apa? Budak dia hafal doa makan sebab dia sayang dengan budak lain. Itu jap lagi ada. Nanti kita buat doa. Dia cepat sangat ni. Boleh guna jap lagi. Sekarang tak boleh lagi. Tak baca lagi. Jap lagi baru boleh. Ini Quran dulu. Betul. Jadi mungkin dia hafal kan. Dia kata dia tengok TV kan. Tengok cerita kan. Kalau orang Islam, kalau ada rasul, Allahu, dia punya kakak selalu kena rasuk. Dia hafal. Contoh. Masuk Islam lah. Ayat kursi hafal. Kira berapa banyak baca ayat kursi. Gitu. Okey. Maka jika lemah daripada 7 ayat wajib. 7 ayat wajib ni 7 ayat yang Fatihah tadi, bukan, yang ganti Fatihah tadi, badal tadi, yang ganti Fatihah tadi tak boleh. Semua Quran. Kalau Fatihah pun tak hafal, yang lain pun tak hafal juga. Okey. Dibacakan 7 bagai daripada zikir atau doa. Baru masuk.
Bacalah apa pun zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sebab dia suka menyanyi nasyid. Dengar raihan ke hijah ke sedap. Subhanallah. Apa yang tu? Gitu lah. Baca. Cukup kan 156 huruf. Okay? Baca ataupun doa macam yang kata tadi. Dia kawan dengan orang Islam nak makan nasi baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Apa-apalah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Apa doa pun dia hafal. Cari bercerai-cerai pun tak apa. Janji doa tapi dia ada syarat. Doa tu doa akhirat. Dia sebut tak doa akhirat kat sini? Kat bawah dia sebut situ. Dibacakan 7 bagi zikir atau doa atau daripada keduanya yang tiada kurang daripada hurufnya 156 daripada huruf Fatihah dan wajib bahawa doa itu bergantung dengan akhirat. Tapi kebanyakan akhirat lah. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar. Akhirat tu kebanyakannya semua akhirat. Yang taknya ya Allah bagi rezeki kat aku kan. Tak boleh lah. Allah marzuqni. Aliyah, rezeki apa? Allah marzuqni zaujatan. Thaniyatan, 2. Thalithatan, 3. Rabi'atan. Rumah. Amin. Alhamdulillah. Makbul. Dia tak mesti baca. Yang tak boleh tu dunia. Dia ada yang akhirat lah. Akhirat sahaja. Doa. Bacalah doa. Apa-apa yang doa. Cuma, itulah. Baca je. Okey, dan tiada disyaratkan pada ayat dan zikir dan doa bahawa diqasadkan akan dia ganti daripada Fatihah. Ini kita akan bahas bab tu nanti. Ni. Ini kaedah besar ni. Bukan kaedah kecil ni, kaedah besar. Dia kata, masa baca Fatihah tak boleh baca. Bila tak boleh baca Fatihah, baca je lah zikir, dia pun baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ataupun dia menyanyi lah, tak apa lah. Subhanallah walhamdulillah wala. Tak kisah, okay? Dia niat tu ganti Fatihah, tak wajib. Dan kalau dia niat ganti Fatihah, bagus. Kalau dia tak niat, tak ada masalah. Dia sama macam mana tau? Kita baca dulu. Sekejap lagi dia sama macam mana. Ni kaedah besar ni. Bukan kaedah ni je, semua kaedah. Bahkan syaratnya bahawa tiada diqasad dengan dia akan yang lain daripada membaca Fatihah. Baru tak boleh. Ini apa ni? Aku nasyid. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Apa ni? Nasyid. Tak boleh. Tapi kalau dia sekadar baca, bukan niat nasyid. Tak niat apa-apa. Boleh. Ingat tak? Kita bahas berkaitan dengan wuduk. Wuduk cedok. Ataupun susahlah. Panjang. Yang ni senang. Masa dia ambil, orang dulu lah. Ambil wuduk kat rumah. Kemudian kaki kalau dia basuh, nanti dia berjalan, kotor balik, lumpur. Minggu lepas cerita kan. Lumpur, nanti dekat balasah nanti, dia kena basuh pakai tempayan yang sana. Jadi rugi. Dah lah kat rumah dia kena pakai air, dekat sini kena pakai air. Cuma basuh dekat surau tadi, kerana kotor kaki. Basuh dekat rumah sebab wuduk. Kalau dia tak basuh kaki, untung sikit air. Sebab air dulu kan kena karah, kena ambil jauh. Jadi, dia tak basuh kat rumah, dia muka tangan kepala, kaki dia tak basuh sebab nanti car banyak tu dia akan kotor. Bila sampai ke balasah, ke surau, ke masjid, dia akan ambil air, dia akan jiruh kaki dia. Okay. Jika dia jiruh tu tak fikir apa, kosong. Sebab kotor tadi kan, basuh gitu aja, tak fikir apa, kosong je, tak ada niat apa. Maka lepas habis kotoran tadi, bukan kotoran lah, selut tadi, terangkat kaki, maknanya boleh sembahyang. Tapi kalau dia kata, kotor kaki, mesti dia niat basuh kaki kerana kotor. Dia basuh. Maka basuh kerana kotor, kena selut. Habis semua dia naik. Nak sembahyang, Allah, tadi tak niat. Tadi telah berniat basuh kotor. Basuh lumpur. Maka dia wajib turun basuh kaki. Sebab apa? Kalau dia tak fikir apa, dia kira. Ni, sama lah. Jangan ada niat lain kat celah tu. Jika ada niat lain, tak boleh lah. Jadi sekarang niat dia apa tadi masa basuh kaki? Niat apa? Niat basuh lumpur. Maka tak terangkat kaki. Tak terangkat kaki. Habis kalau tak niat apa-apa, termasuk nawaitul wudu'a. Sahaja aku berwuduk kat rumah tu, masa basuh muka, basuh tangan, tak ada niat dah nak wuduk. Basuh kaki, basuh sapu kepala, tak ada niat dah nak wuduk. Basuh kaki pun tak ada niat nak wuduk pun dah. Tapi boleh ke? Boleh. Dengan syarat. Tak ada niat lain.
Tu, tak ada niat lain yang masuk kat situ. Dalam keadaan dia tak basuh kaki kat rumah. Dah basuh kaki kat rumah, habis cerita lah. Tak basuh kaki rumah, maknanya wuduk dia tergantung lah. Tunggu basuh kaki. Mualat sunat aja. Kalau dia tunggu lama pun tak apa salah. Jangan syarat, jangan kentut lah. Kemudian sampai dia memang tabiat dah basuh kaki. Jadi boleh. Macam mana kita duk basuh kaki? Mana ada niat apa-apa? Ada? Tak tahu lah. Kita kalau jenis malah tu buka paip kuat-kuat golek lah. Golek. Mana ada niat apa-apa? Duk fikir benda lain. Sah wuduk? Sah. Tak niat apa pun. Tak. Sah. Sebab niat tu duduk nawaitul wudu'. Niat ada kat situ. Masuk wuduk, buka tangan kepala kaki. Ketika tangan kepala kaki, tak ada niat dah. Sebenarnya kena ada niat. Tapi tak payah dah masuk sekali. Tapi kalau tiba ada niat lain, dikira. Tu sebab tu ada niat lain tu. Ada niat lain je, habis. Dikira niat lain tu. Jadi maksudnya, dalam sembahyang, wajib mengekali niat daripada takbir hingga salam. Mengekali niat. Aku tengah sembahyang. Kita faham tu. Dalam wuduk, wajib mengekali niat daripada bermula basuh muka sampai basuh kaki. Aku tengah ambil wuduk. Apa maksud mengekali? Maksudnya tak ada niat lain. Kalau betul mengekali sungguh, wali boleh buat. Mana boleh sembahyang mengekali je? Tak ada, masa sujud hilang sekejap. Silap-silap lepas takbir hilang terus, tahu-tahu salam. Kan? Jadi masuk mengekali tu tiada niat lain. Ni kaedah besar. Sebab tu bila dia tengah baca Fatihah, siratal ladzi alhamdulillah. Alhamdulillah tu apa? Niat bersin kan, sebab bersin. Putus malat. Bismillah berdoa. Tak tu lah. Kalau tak sebut apa? Janji? Kalau haram. Cuy. Sebab tu kita jangan. Tak, perhati kan. Bersin ni dia kita disuruh untuk tahan sehingga titisan darah terakhir. Tahan bersin. Bukan tahan bersin, tak tahan menguap. Siap. Tahan menguap. Titisan darah terakhir. Bersin, kita suruh keluar. Maksud, biar dia keluar. Jangan tahan. Kadang ada orang tahan. Lainlah dalam malam majlis. Takkan, boh tengok, you are fired. Habis kau. Jadi macam mana? Kepiklah hidung ke apa kan. Tapi ada orang tak nak. Dia nak bersin je, dia macam tahan. Tak boleh. Bersin, kita disuruh untuk lepas. Lepas tu, excuse me. Tak. Bersin, astagfirullahaladzim. Menguap, astagfirullahaladzim. Bersin, alhamdulillah. Apa saya tukar ni? Macam menguap, astagfirullahaladzim. Kenapa? Menguap, dia suruh tahan sehingga titisan darah yang terakhir. Istilah itu. Maksudnya, sehingga titisan air mata darah. Tahan. Sebab setan nak masuk waktu. Masa tu, setan boleh masuk. Maksudnya, waktu kita hilang kejap tak. Masa bersin, keluar penyakit. Keluar setan sekali. Lepas tu, alhamdulillah, setan keluar. Tapi, setan masuk. Setan masuk. Terbuka ruang untuk masuk dalam darah kita, duduk kat hati kita. Tempat dia raja kan? Dia raja. Buat ni. Sebab tu kita, astagfirullahalazim. Sebab, tapi bila bersin kita disuruh untuk kuat, bukan untuk lepas, masa sembahyang, hati-hati. Jangan keluar Hashim pula. Hashim. Jika dua boleh dieja, dua huruf walaupun tidak memberi makna, batal. Satu huruf tak memberi makna, tak batal. Memberi makna, batal. Kita dah bahas sebelum ni bab tu. Kurang bergantung pada akhir dan dikasih ganti Fatihah. Okey, habis. Maka apabila kuasa mampu mendatangkan satu suku pada Fatihah, sikit boleh baca, satu ayat boleh, dua ayat boleh, bismillah boleh, alhamdulillah boleh, ar-rahmanir-rahim boleh, malik yaumiddin tak boleh, satu suku lah, sikit-sikit mana-mana lah, ataupun alhamdulillah je boleh, rabbil alamin tak boleh, gitulah, satu suku. Wajib diulangkan dia sekadar Fatihah selama tiada tengok ayat terbalik, selama tiada kuasa ia atas badalnya.
tiada kuasa atas badalnya. Maksudnya badal tak boleh. Dia badal tu maksud ayat Quran lain. Kalau tak bukan ayat Quran lain, zikir atau doa tadi tu badalnya. Cuma sebab apa? Bila dia ayat ni memang belit-belit ni. Jika dia boleh baca sikit je Fatihah, baki tu nak baca apa? Kalau kata alhamdulillahirabbil alamin tu aja. Maka bakinya baca badal. Ayat Quran lain. Jangan alhamdulillah boleh, tapi dia baca semua badal. Oh ini tak detailnya gitulah, macam tak berlaku ya. Taklah. Tapi kita lah dah kitab dah ada. Jadi bila alhamdulillah dia boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tu je. Maka dia wajiblah baca yang itu. Lepas tu adakah dia ulang bismillah 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 bismillah? Tak. Alhamdulillah sebab itu je dia tahu. Tidak. Kena baca badalnya. Badal tu maksud yang tadi lah. Sama ada ayat Quran lain ataupun zikir ataupun doa tadi. Okey. Okey, nak tanya. Kenapa sepatutnya logiknya bismillah dengan alhamdulillah boleh, ulang yang tu lah. Lagi mantap kan? Lagi tu. Lagi related je, lagi relevant. Kenapa tak? Nampak? Dia pergi kepada hukum makruh mengulang rukun qauli balik. Makruh mengulang rukun qauli. Baca Fatihah, lepas tu baca Fatihah sekali lagi. Kenapa? Saja je lah. Kan sunat baca surah. Surah kan ada 114. Ni lebih buruk. Surah kan ada 114 kan? Sunat baca surah lepas amin kan? Ya. Surah kan ada 114. Salah satu daripada 114 tu kan Fatihah. Baca je lah Fatihah. Oh boy. Pernah imam buat gitu? Pernah tak tengok kat mana-mana tempat? Tak pernah pun. Sebab mengulang rukun qauli, walaupun satu ayat, setengah ayat sekalipun, ulama fiqh ni kata makruh. Walaupun sikit. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Kan ambil belakang kan? Kan kita kalau habis, kita ambil undur kan? Tak, bukan habis. Tak habis nafas habis, berhenti tengah-tengah ayat. Boleh sambung terus? Tak boleh kan? Kena undur sikit kan? Waqaf dengan ibtidak. Mulakan balik, angkat satu dua ayat, tengoklah sesuai ayat apa, perkataan apa yang nak balik. Betul. Tapi dalam Fatihah, rukun qauli, tak boleh tengok hukum syekh Quran. Itu dari segi bacaan terbaik memang. Undur. Kadang-kadang dia baca satu ayat tu 8 kali undur. Ayat panjang kan. Pergi, undur. Sedap, dah suara sedap. Pergi balik, undur. Faham tak cerita apa ni? Oh, sedap dia baca. Undur balik. Satu ayat tu, kalau satu ayat tu 2-3 baris, 8 kali dia undur. Memang sedap lah. Kalau buat dalam sembahyang, makruh. Buat rukun qauli, Fatihah. Habis tu, siratal ladzina an'amta alaihim, mati kat situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak payah. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Kalau nak kira memang ambil undur balik kan? Tidak. Tu bahas panjang kita pernah bahas dah ni. Maknanya ada hukum lain dalam masalah sembahyang, bukan hukum bacaan sahaja. Okey, jadi ganti dengan badal. Atau Quran atau zikir. Doa pun dia tak sebut doa sini. Termasuk doa. Dan jika tiada kuasa ia atas badalnya juga. Sudah. Barulah, ni badalnya. Yang ni, nya ni, saya tak tahu kenapa. Tapi robek je, nya ni sebenarnya adalah badalnya yang kedua ni. Badalnya ni dengan maksud terjemahan. Terjemahan Fatihah. Kenapa dia tulis badalnya macam tu? Tak tahu lah. Badalnya, dobeknya Fatihah, terjemahan. Maksudnya bukan bahasa Arab. Terjemahan. Yang tadi Fatihah bahasa Arab. Tak boleh badalnya ayat Quran bahasa Arab. Kemudian zikir bahasa Arab. Kemudian doa bahasa Arab. Satu lagi. Terjemahan Quran. Bahasa dia. Di Cina bahasa Cina, India bahasa India, Melayu bahasa Melayu. Tu masuk badalnya yang kedua. Jadi, pukul 11. Sekejap. Mana tadi? Tiada kuasa atas badalnya juga. Wajib ia membaca satu suku daripada Fatihah.
Kalau dia dapat baca Fatihah sikit aja, macam tadi juga. Sebenarnya kalau tak boleh baca semua pun sama je hukum. Dia bolehlah baca sikit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tu aja. Badal. Ayat Quran lain tak hafal, zikir lain tak hafal, nasyid tak hafal. Yang maksud nasyid tu yang zikir lah. Doa tak hafal, doa tidur. Doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut tak hafal. Masuk toilet. Tak hafal lah, sudahlah tak apa, tak ada dah. Doa semua tak hafal. Habis tu apa? Seterusnya, badalnya. Badal apa ni? Ayat Quran, terjemahan bahasa dia. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebenarnya tu badal. Maka bacalah bahasa dia. Teruk sungguh Kena baca bahasa dia. Kalau dia baca India, kalau bahasa Inggeris conceng. Kalau bahasa Thailand, sorry kap, gitu lah. Gitu lah. Baca. Yang mana boleh baca Fatihah, baca. Baca sebagaimana yang boleh. Tak boleh semua. Baca semua terjemahan Quran. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Bismillah apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang Maha Pemurah dan betul? Okey. Yang mempunyai pada hari akhirat, hari kiamat. Iya kan apa? Engkaulah kami mohon perlindungan gitu. Baca gitu. Baca bahasa Melayu tu. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan orang yang telah kau beri nikmat. Bukan jalan sesat dan menyeleweng. Gitu. Lepas tu, makbulkanlah. Makbulkanlah tak ada. Jangan duk makbulkanlah, amin. Tak ada, amin tu bukan Fatihah. Makbulkanlah, batal. Tak ada, amin tak ada. Sebut amin lah juga. Ataupun, jangan baca makbulkanlah. Sebab yang dia suruh badal tu, badal Fatihah. Bukan badal amin. Dan sekejap. A'udzubillah juga tak boleh. Maksudnya, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan direjam. Tak boleh. Betul tak bukan Fatihah. Badal. Yang tak boleh ni badal. Yang boleh, bermula bismillah tu lah. Apa dia? Maksudnya, mungkin orang yang baru masuk Islam. Iyalah. Kaedah ni. Jadi, orang yang dalam bidang pengislaman, orang asli, masuk hutan orang asli tu, dia kena mendalami perkara ni sangat-sangat. Jangan dia syahadah, dia dapat gaji dah syahadah, lepas tu dia tinggal terkontang-kanting orang tu. Lah kali banyak kes kat Cameron Highland. Yang jual madu. 2 kali kena tipu orang asli aku. Madu dia. Ceh. Kita tengok, ada orang asli, mantap. Sekali tengok, sama dah. Kena 2 kali. Rupa-rupanya bukan original pun, tapi boleh lah. Sebab tu tengok, sama, botol sama, tudung sama. Rupanya ada Cina supply. Kita tengok, perhati je nak highlight. Dia letak guna orang asli. Kan betul? Yang betulnya kena tunggu dia turun pada pokok ambil. Dia buang ni, lebah. Betul lah, itu original. Dah lah beli dengan pasar malam murah. RM30 ke berapa. Beli dengan orang asli RM70. Kena orang asli 2 kali. Balik rumah masuk semut, bubuh dalam pita air, dia beku macam-macam lah. Tapi makan juga lah. Lah kali bahaya lagi sebab gula. Lagi bahaya. Baik makan gula direct tu, taklah bahaya sangat. Ini gula lagi tinggi. Kena. Orang asli dalam tu, dia banyak kembali balik kepada agama asal. Agama lah, dia tak panggil agama. Kepercayaan sembah pokok, sembah roh, sembah nyawa. Sembah tok nenek. Balik. Sebab dah Islam kan belah. Kat Pahang ni pun ada kan orang asli kat mana? Selain pada kat situ. Sungai Lembing kan. Bila masuk ajar sampai habis. Kat lebih-lebih lagi Sabah Sarawak. Ajar kena tahu benda ni. Baca, tak apalah. Baca begini, bagi tahu yang mudah bagi dia. Bahasa asli, bahasa orang asli lah. Untuk dia bukan duduk kat situ seminggu 2 minggu balik. Kan ada satu cerita tu yang dia bela babi tu kan. Okey tu. Cerita tu viral juga.
orang asli tu bela babi biasa lah. Bawa rumah. Bila masuk Islam, tak boleh dah. Bila dia dah ajar dah nak balik, saya dah nak balik dah. Yang saya ajar semua kena buat, kena semayang. Dia ajar lah mana lebih kurang dalam masa seminggu tu. Tapi saya tengok kat bawah tu ada babi. Oh, saya bela dia tu. Dia bela. Tak boleh bela babi, kita orang Islam. Oh, ya ke? Okey. Nanti dia settlekan lah. Selang berapa sebulan-bulan ni datang balik. Tengok babi dah tak ada, alhamdulillah. Babi tu ke mana? Kata tak ada dah, tak boleh dah. Buat apa? Makan. Ajar sampai habis. Dia kata tak boleh bela. Dia tak cakap tak boleh makan. Makan. Wah, tak ada masalah lah dia. Dia memang, dia tak tahu kan. Cuma bela apa ni, ajar sampai habis cara baca. Walaupun baca sekadar badal. Baca je lah. Ni ambil ni. Dia kata segala puji lagi. Dengan nama Allah gitu gini. Tulis, baca ni. Pegang kertas pun ke, tak apa. Allahu Akbar. Baca yang bahasa orang asli tu. Jangan tinggal gitu. Kalau tinggal, sebulan datang balik tak apa. Kadang-kadang tinggal terus. Diorang nak Islam sangat sebab dapat duit. Zakat. Apa? Zakat yang satu. Mu'allafati qulubuhum. Mereka yang dilembutkan hati. Dapat lah. Lepas tu kafir balik. Lepas tu datang orang lain pula. Islam nak masuk Islam. Dapat duit balik. Gitu lah orang. Tapi kita tak kisah. 10 kali pun tak kisah. Kita jangan kata, oh sedap dapat duit. Tak apa. Kita tak boleh kata gitu. Sebab memang ada asnaf zakat. Asnaf zakat mereka yang dilembutkan hati ni. Jadi kita kena bagi. Lepas tu dia pun murtad balik. Sebab kita tinggal. Kalau kita buat surau, buat masjid kat situ, kita boleh jaga. Tinggal, saya tengok. Saya sudah kembali sembah pokok dah. Masya Allah. Saya dah balik. Cara dapat duit lagi. Zakat walaupun 10 kali. Jangan kata, sedap lah kau. Jangan. Weh, ini agama weh. Jangan. Bagi lah. Risau apa? Bukan duit pemberi tu duit. Zakat orang bagi. Jangan sibuk. Kadang-kadang kena mengaji sungguh bab ni. Bagi orang yang ada kena-mengena dengan inilah, Islam. Tapi orang asli sekarang pun tengok Astro ada dah hari tu. Astro berapa ni? 129. Maknanya sekali bola 129. Tak. Tak angges. Oh, tak angges. Astro ada dia punya piring tu. Nasib baik tak ada apa dipanggil tu? Yang box apa dipanggil? Box Skype apa? Yang tu lah, yang free tu. Box tu. Ada pakai Astro. Maknanya internet pun ada lah. Jadi mungkin tak ada alasan lah kot sebenarnya. Maka jika dah habis dah bagi dah. Maka jika lemah ia daripada Fatihah dan badalnya, badal Fatihah dan badalnya dengan maksud zikir, bawah tu dah ada zikir. Baca je lah. Maka jika lemah ia daripada Fatihah dan badalnya, badal gantinya, dan daripada menterjemah, tak boleh juga. Terjemah pun tak boleh. Pelik tak? Bahasa dia pun tak boleh. Memang tak logik. Tapi kita baca lah. Terjemah pun tak boleh. Habis kau cakap bahasa apa? Tak apalah, baca lah. Tak boleh terjemah. Akan zikir atau doa, tak boleh zikir. Zikir tak boleh, doa tak boleh. Dengan bahasanya. Bahasa dia sendiri. Tak boleh. Pelik sungguh ini. Wajib ia berdiri kadar membaca Fatihah orang yang sedang. Orang yang sedang. Apa orang yang sedang? Orang yang sedang pada zannya. Orang yang sedang. Uruh lah. Orang yang sedang. Maksudnya apa? Berdirilah bacaan Fatihah yang kebanyakan orang. Orang yang sedang. Maksudnya biasa orang baca Fatihah berapa minit? Berapa saat? Ketak letak 30, mudah kata 30. Jadi berdirilah 30 saat. Kita baca orang yang sedang. Sedang-sedang aja. Jadi berdirilah. Tapi turutan dia mesti ikut. Pertama Fatihah habis. Yang kedua ganti Fatihah atau badal atau ni. Pertama Fatihah habis. Yang kedua zikir. Semua zikir bahasa Arab habis. Yang ketiga doa sampai habis. Yang kalau ada Fatihah yang boleh, baca Fatihah yang mana boleh, yang lain tu gantilah zikir yang habis. Lepas tu kalau tak boleh juga bahasa dia sendiri, dengan maksud Fatihah tadi dengan bahasa dia. Kalau tak boleh juga
Duduk diam. Kadar Fatihah. Tu nak beritahu. Ini ada bahasanya di atas jadi. Itulah. Itulah. Dan dengan ada bahasanya ni boleh faham badalnya yang kat atas tadi tiba-tiba je. Kan? Ia sempurnakan dengan badalnya. Dia kata kat sini, kan? Dan jika tiada kuasa ia atas badalnya juga, tak wajib atas badal, wajib ia membaca satu suku daripada Fatihah dan ia sempurnakan dengan badalnya. Kata tak boleh badal tadi. Jadi badal ni yang kembali kepada kat bawah bahasanya tadi, terjemahan. Jadi memang kena pusing gitu lah. Habis. Kat situ cukup. Walaupun dia tak faham. Macam kita kena ngaku gitu lah. Kita baca Baqarah tak faham pun, baca pun tak faham pun. Fatihah tu boleh lah kan. Lain-lain baca tak faham. Jadi walaupun dia tak faham Allahu Akbar tu dia tak faham apa. Sekejap. Berbeza dengan Allahu Akbar. Kenapa tak ada dobit Berbeza dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar dia tak sama Fatihah. Sekejap. Masih baik sebut takbiratul ihram tadi. Okey. Okey. Takbiratul ihram, kalau kita dah mengaji sebelum awal-awal lagi itulah, Allahu Akbar kena sebut. Okey. Kalau tak boleh sebut, dia tak boleh tukar subhanallah alhamdulillah, tak boleh. Tak boleh. Habis tu hendaklah dia terjemah Allah Maha Besar. Apa Tuhan Maha Besar? God is great. Great. God is great. Apa? Almighty. God is almighty gitu. Gitulah, tak kisahlah dengan maksud besar bukan dengan maksud Maha Pemurah, Maha Penyayang kan. Maksud besar, Allah Maha Besar. Ganti. Dan dia punya tertib dia 3 je. Kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, betul, realnya Arab, terjemahan bahasa dia dengan maksud Allah, Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang ketiga, diam kadar itu. Kalau tak boleh sebut terjemahan juga. Jadi tegak sungguh tak boleh. Bahasa sendiri. 3. Tak boleh tukar dengan subhanallah ke apa. Tak boleh. Tak boleh tukar dengan segala puji bagi Allah. Tak boleh. Mesti juga Allahu Akbar ataupun terjemahan dia ataupun diam. Berbeza dengan Fatihah. Ini buat soalan sedap ni. Buat soalan. Beza di antara rukun qauli Fatihah dengan ni. Memang pangkah dia jawab. Beza dia apa? Beza dia itulah. Fatihah turutan dia, Fatihah betul bahasa Arab. Tukar zikir tak boleh, tukar doa tak boleh, terjemahan tak boleh, diam. Takbiratul ihram yang betul Allahu Akbar, terjemahan diam. Itu beza dia. Habis. Dan rukun kelima habis. Dan rukun kelima bagi sembahyang itu rukuk. Sebab tu ngaji kitab ni, walaupun kita dah mengaji kitab lain, bab fiqh, bab sembahyang, tetap interesting. Sebab dia ada orang buat apa, kita bukan ada kat gitu. Ada orang kata seronoknya. Sebab tu kitab kifayah kena khatam kitab fiqh lain dulu, kitab yang ringkas dulu. Kita apa-apalah yang ringkas tahu rukun apa semua, sedap lah. Kalau tak khatam kitab fiqh lain pun boleh. Cuma kalau dia baru nak dapat maklumat baru, termasuk maklumat yang rantaian, dia jadi serabut lah sikit. Sebab dia nak untuk sah sembahyang aku ni. Patutnya untuk sah sembahyang dah kitab lain. Tapi dia, aku nak untuk sah sembahyang. Tiba-tiba sibuk cerita. Duri lah dalam, kadar duri lah, itulah, inilah, kena jadi serabut. Kalau dalam masalah wuduk, contoh. Dalam masalah itu, inilah, dalam masalah bacaan apa benda lah cerita. Dia jadi serabut. Okay. Takbiratul ihram. Kalau Fatihah tadi, Sama, makruh. Tahiyat juga sama. Cuma masa kita baca Allahu Akbar, kita niat takbiratul ihram. Doa iftitah. Tak ada masalah. Satu lagi. Bila kita Allahu Akbar, kali pertama masuk sembahyang dengan niat elok. Kita takbir yang kedua, kita niat apa? Sekadar takbir, makruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar kedua? Saja. Makruh. Tapi kalau takbiratul ihram kedua tu, kerana dia ada niat sekali. Qasad ta'arud ta'yin, batal sembahyang. Itu kitab, kalau bab tu kitab Qaulutam.
Kitab ni tak ada. Itu kena ngaji banyak kitab. Kautam dia kata, Imam Ghazali kata, kalau takbir 3 kali. Orang salah faham, Allahu Akbar, tak masuk ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar. Dia rasa tak puas. Dia pun takbir sekali lagi. Bila rasa tak puas, sembahyang sebenarnya sah dah. Yang tak sah, Allahu Akbar, aku tersalah niat, memang garanti tak sah. Itu memang kena takbir lain sebab dah tak sah. Ini Allahu Akbar, tak puas. Dia pun Allahu Akbar yang kedua. Bukan makruh lagi dah. Haram. Sebab bukan masalah takbir tu. Masalah niat. Haram dan membatalkan sembahyang kalau dia Allahu Akbar, tak puas hati. Allahu Akbar, sembahyang tak sah, wajib qada. Tapi kalau Allahu Akbar niat sembahyang, Allahu Akbar niat sembahyang, Allahu Akbar niat sembahyang, sah tapi berdosa. Imam Ghazali tu cerita keadaan itu dia pergi amal 3 kali. Sebab dia nak membatalkan yang pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu membatalkan. Niat tu membatalkan niat yang pertama. Kan tak boleh ada niat lain. Kan dalam kaedah yang sama. Niat sembahyang wajib niat daripada takbir sehingga ke salam. Mesti berkekalan. Maksud berkekalan, niat sembahyang kat situ, yang takbir yang kedua. Maka batal. Jadi bila batal, takbir sekali lagi baru sah. Bukan suka buat. Tak raya takbir. Jadi bila tak puas, jangan layan. Apa? Itu memang kena takbir sebab sembahyang pun tak masuk. Jadi masalah takbir 2 kali, kalau sengaja takbir tanpa sebab niat, tanpa niat makruh. Kalau dengan niat batal. Alright. Esok Muafiq masuk. Dah nak habis dah di sini. Sudah yang tasbih. Satu lagi. Siapa yang tak apa lah tu. Tak kisah dah.